Yang berusaha Encik Hairul, Timbalan Pendaftar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Puan Moderator dan juga rakan-rakan panel. Alhamdulillah hari ini sekali lagi kita dipertemukan dalam satu program santai dari rumah. Reads and Relax, kita berkongsi bahan bacaan, contents of the books untuk sama-sama kita membawa sedikit mesej yang boleh kita amalkan dalam tugas seharian walaupun masih lagi dalam fasa ketiga hari pertama PKP ini. Jadi sebelum memulakan majlis, kami mengalu-alukanlah kehadiran semua staf fakulti dan sepatah dua kata untuk memulakan majlis. Tak payah teruskan. Tak payah teruskan. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita teruskan dengan moderator, dengan ahli panel kita yang pertama. Yang pertama kita, siapa ahli panel kita yang pertama? Puan Mas. Puan Mas. Jadi dengan wajib dengan besar hati, Kang Zainal waras ya? Alhamdulillah Kang waras. Alhamdulillah waras. Terus ngombe? Urung. Tak apalah, lepas ni kita minum. Okey, kita meneruskan sesi santai ini dengan mempersilakan Puan Mas untuk Twitter mengenai pengenalan buku yang akan beliau kongsikan bersama. Silakan Puan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya harap semua sihatlah di samping keluarga dan menjalankan kerja dari rumah dengan baik dan sihatlah. Okey, pertama sekali saya kenalkan ni buku yang saya akan bincangkan pada hari ini. Tajuk bukunya adalah Think and Grow Rich, tapi dia dalam versi bahasa Melayu lah. Saya akan terangkan dalam bahasa Melayu sebab isi dalamnya pun bahasa Melayu. Okay, dalam ni pengenalan dulu kan? Belum isi lagi. Okey, pengenalannya buku ni ditulis oleh nama dia Napoleon Hill tahun 1937. Okey, penulis ni dia lahir tahun 1883 dan meninggal dunia tahun 1970. Jadi buku ni dah berusia hampir 100 tahun lah. Kalau kita kira 1937 sekarang dah 2020 kan. So dah 83 tahun. Tapi isi kandungannya dia masih relevan lah kalau kita nak ikuti, dan dia lebih banyak dengan sejarah-sejarah usahawan yang dulu. Okey, itu je lah pengenalan untuk saya dulu. Saya pada panel kedua lah, terangkan. Terima kasih Puan Mas. Harap kita akan dapat lebih mengetahui bagaimana untuk menjadi kaya, grow, meningkatkan kekayaan dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi kita terus kepada panel kita yang kedua, iaitu siapa Irwanti. Wanti Puan Irwanti dengan bukunya yang bertajuk Bersenam Cara Mudah. Silakan Wanti. Wanti. Saya. Okey, teruskan dengan Bersenam Cara Mudah. Putus-putus. Wanti? Hello Wanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wanti. Teruskan. Selamat pagi semua. Diharap semua berada dalam keadaan sihat lah. Okey, saya harap semua berada dalam keadaan sihat sepanjang PKP dan kita dapat membilakan tugas dari rumah seperti yang dirancang lah. Okey, saya ingin berkongsi buku pada hari ini yang bertajuk Ingin Sihat Bersenam Cara Mudah. Buku ni ditulis oleh Zainul Ishak dan diterbitkan pada tahun 2014. Saya dapat buku ni daripada cikgu aerobik saya untuk berkongsi ilmu lah. Tapi buku ni sekarang pun dah tak ada pada saya. Jadi saya ada salinan saja. Buku ni menjurus kepada
mengajar kita cara-cara yang mudah untuk bersenam untuk semua lapisan, untuk semua golongan. Daripada dewasa, kanak-kanak dan mereka yang kurang upaya lah. Jadi sebanyak pandangan ringkas mengenai buku ni. Okey. Serah kembali pada Cik Jais. Okey, terima kasih Wanti. Nanti kita akan mengupas, mencari lebih maklumat-maklumat bagaimana kita nak cara mudah kekal sihat Okey dengan Cik senaman Jais, yang mudah. dia terus. Ya, saya sedang meneruskan ni Wanti. Dapat dengar suara saya kan? Okey, seterusnya kita akan bersama dengan moderator seterusnya iaitu Tuan Nasaruddin. Silakan Nas untuk buku anda yang seterusnya. Tak ada tajuk dalam poster ni Nas. Silakan Nas. Nasa atau saya? Oh Zainal Encik Zainal. Boleh. Encik Zainal, silakan Encik Zainal dengan Terima model kasih automatik. Tuan moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua kawan-kawan. Suara saya clear tak? Halo, sekejap. Nas hold dulu Nas sebab kita bagi laluan pada Zainal dulu. Lepas ni Nas Moderator dulu. Silakan Zainal. Silakan Cik Zainal. Saya? Ya. Okey. Kita bagi laluan dulu, sama je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama saya Zainal Abidin. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan sebuah buku yang diberi nama Modern Automotive Mechanics. Jadi buku ni saya telah mula gunakan khususnya untuk pembelajaran saya sendiri sejak zaman belajar dulu sehinggalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersama para pelajar. Buku ni ditulis oleh James E. Duffy. Saya telah mula gunakan buku ni sejak 1991 sehingga sekarang. Jadi ada banyak keistimewaan dalam buku ni yang tidak terdapat pada kebanyakan buku rujukan automotif yang lain yang mana kita boleh kongsikan walaupun untuk kebanyakan pada penggunaan umum atau orang awam seperti kita. Khususnya ketika tempoh PKP sekarang ni, insyaAllah saya akan ulas lebih lanjut nanti sebentar lagi. Okey, baik Cik Zainal. Dengan automotif, buku yang telah lama dipakainya mungkin hampir 20 lebih pada 25 tahun. Modern automotif. Jadi asasnya mungkin ada di situ. Jadi kita teruskan kepada moderator. Seterusnya Tuan Nasaruddin. Silakan Nas untuk buku apa anda yang akan persembahkan pada pagi ini. Silakan Tuan Nas. Tuan Nas tu punya moderator tu. Tuan Nazam. Masya Allah. Saya serah baliklah. Moderator ni pada Nas. Silakan Nas. Ada tak tu? Ada, Nas ada kot. Nas. Okey, kalau Nas tak ada tak apa, kita masuk ke pusingan kedua berkaitan dengan contents dan perkongsian yang lebih menarik. Think and Growth Rich ni. Silakan Puan Mas. Puan Mas, silent tu. Puan Mas boleh share Puan Mas, contents. suara mute tu. Okey, dengar Okay. Dengar. Okay. Share content dah nampak tak? Ke nampak wallpaper je? Okey, clear. Cantik. Okey, ini sinopsis dia Sinopsis untuk buku ni adalah dia tidak mengajar kita untuk secara teknikal dalam bidang kewangan, tapi dia membantu kita untuk mengatasi halangan secara psikologi iaitu secara berfikir lah. Yang mana selama ni benda tu akan menghalang kita daripada menuju kejayaan, tapi dia ubah kita punya cara pemikiran agar kita lebih positif. Okay. Ini adalah yang pertama, dia punya sinopsis. Tentukan jumlah wang yang kita mahu, yang pertama. Okay. Dia ada 6 langkah. Langkah yang pertama yang kita kena setkan kalau nak kaya lah. Tapi untuk makluman semua, kaya ni bukan sekadar duit saja. Kaya adalah dari segi kewangan, keagamaan, ketenangan jiwa dan harta benda. Itu semua adalah definisi kaya. Okey, yang pertama, tetapkan amount berapa yang kita nak.
kenal pasti pengorbanan, macam mana kita nak dapatkan sesuatu, and then tetapkan tarikh atau perancangan bagi merealisasikan kemahuan tu, tulis secara jelas beberapa perkara dan baca pernyataan tu 2 kali sehari. Selalunya kita dengar benda ni kalau kita join MLM atau buat insurans. Diorang suruh tulis apa yang kita nak kan. And then kita kena sebut apa yang kita nak, berapa, bila kita nak dapat, dan kita kena sebut semula benda-benda tu. Ini introduction dia lah. So, okay, ni dalam bahasa Melayu dia. Okay, untuk mencapai yang 6 perkara tadi tu, ini adalah 13 prinsip yang ada dalam buku ni lah. Maksudnya ada 13 tajuk. Okay, saya akan ringkaskan lah daripada yang pertama. Okay. Ada sama-sama nak selit ke yang tadi tu? Yang 6 langkah tu okey? Okey, yang pertama kemahuan. Desire. Desire adalah kemahuan. So yang pertama sekali untuk kita capai apa yang kita nak adalah kita kena tetapkan apa kemahuan kita. Seperti contohnya kita nak jalankan satu perniagaan, kita mesti nak kan perniagaan kita tu berjaya kan. Jadi kita kena tetapkan macam tadi saya cakap berapa jumlahnya, bila nak capai. Jadi benda-benda tu dia akan menyusun kita punya langkah atau strategi untuk kita capai lah kemahuan yang kita nak tu. Pertama sekali kena tetapkan kemahuan. Okey, yang kedua adalah faith. Faith ni keyakinan. Kita yakin kita akan capai sesuatu berdasarkan minda bawah sedar. Maksudnya kita yakin kita ulang-ulang benda tu kita akan capai, dan keyakinan adalah arahan yang berterusan kepada minda bawah sedar. Maksudnya kita berulang-ulang kali kita akan sebut, kita yakin kita akan capai sesuatu tu. Saya buat ringkasnya. Yang ketiga adalah auto suggestion, iaitu saranan kendiri. Saranan kendiri. Dalam bahasa Melayu dia saranan kendiri. Ini adalah minda bawah sedar jugalah. Dia adalah kuasa minda bawah sedar kita yang back pada yang pertama tadi tu, kemahuan kita. So kita akan automatic, kita akan plan apa yang kita nak capai tu. Okay, yang keempat, specialized knowledge. Okay, specialized knowledge ni adalah kalau kita lihat orang yang berjaya dalam satu-satu bidang tu, dia tak perlu tahu semua ilmu dalam bidang ni. Dia kena, kalau contohnya dia pencipta kereta, dia khusus pada pengetahuan macam mana nak cipta kereta. Contoh yang dalam buku ni dia selalu bagi nama Henry Ford. Itu pencipta kereta Ford lah. Jadi dia tak perlu tahu pengetahuan yang sangat luas, tapi dia lebih kepada pengetahuan yang khusus tu boleh jadikan dia berjaya. Okey, langkah kelima, prinsip yang kelima adalah imajinasi. Imajinasi ni adalah, cepat sangat ke saya cakap? Okey, clear mas. Clear. Okey, kelima, imajinasi. Imajinasi tempat untuk merancang semua perkara yang ditukar dalam bentuk tindakan. Kita fikir benda tu secara kreatif dan kita akan pindahkan imajinasi kita tu kepada tindakan yang bakal kita buat. Ada 2 bentuk imajinasi ni lah. Imajinasi tiruan dan kreatif. 6. Isi kandungannya adalah organized planning, iaitu perancangan yang tersusun. Okey, dalam tajuk perancangan yang tersusun, kita akan baca tentang bagaimana satu-satu perancangan tu. Contohnya seorang usahawan, dia plan satu kerja dengan mengambil beberapa orang rakan kongsi. Dia ajarlah kita macam mana nak kumpulkan mastermind yang bagus untuk capai apa yang kemahuan yang pertama tadi yang dia nak, yang desire tadi tu
So organized planning ni penting untuk langkah-langkah organized planning ni adalah bekerjasama dengan sekumpulan individu yang mampu merealisasikan rancangan yang telah ditetapkan tadi. Lepas tu membentuk kumpulan mastermind, mengadakan perjumpaan dan mengekalkan keserasian antara mereka. Selalunya kalau dalam perniagaan ni dia ada rakan kongsi dia lah. Dia akan kongsi yang sama tujuan, sama kehendak dan mereka akan berbincang untuk membuat perancangan yang lebih tersusun. Dan rancangan yang tersusun ni lebih kepada ciri-ciri kepada seorang pemimpin, iaitu berani, boleh mengawal diri, adil, yakin, dapat merancang dengan tepat, menyumbang lebih daripada staf dia, pemimpin yang disenangi, lepas tu pemimpin ni simpati dan memahami, peka dengan perincian dan mudah bekerjasama dan sanggup memikul tanggungjawab. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang diperlukanlah untuk menjayakan prinsip yang ke-6 ni iaitu organized planning. Okay, yang ke-7, decision. Decision ni adalah membuat keputusan. Okay, dalam buku ni dia terangkan kalau buat keputusan dia minta kita, penulis minta kita elakkan dari bertanggung. Jadi pemimpin ataupun usahawan yang bagus, dia akan buat keputusan dengan segera. Okay, persistent yang ke-8 ketabahan. Okay, persistent dalam bahasa Melayu adalah ketabahan. Ketabahan ni adalah seorang yang ingin berjaya, mereka harus tabah dalam mencapai apa yang kemahuan yang dia sudah tetapkan. Yang pertama tadi. So ketabahan ni ada yang cepat pergi, ada yang kekalkan. Jadi kalau kita tengok usahawan-usahawan kat luar tu, kalau ada kerugian, mereka tetap tabah. Kena dapatkanlah semangat ketabahan ni untuk teruskan dia punya perniagaan. Okay, mesti tujuan dia nekat, percaya kepada diri sendiri, perancangannya jelas, pengetahuan tepat, bekerjasama dan berazam tinggi. Ini adalah untuk aktifkan kita punya sifat tabah. Okay, 9, mastermind. Ini adalah langkah 9 untuk menjadi kaya. Mastermind ni kita gunakan kuasa otak untuk kita mencapai kemahuan yang kita dah pertama. Ya, ada soalan ke? Clear, Mas. Tak ada. Mastermind. Ini adalah kita menukarkan kita punya pengetahuan tadi untuk jadikan tindakan. Sex transmutation ni adalah dia menceritakan tentang mengubah perasaan intim. Kemahuan pada perasaan intim tu kepada satu tenaga yang lebih berfaedah. Iaitu kita boleh pindahkan tenaga yang kita ada tu untuk menjana idea yang lebih kreatif. Okey, 11 subconscious mind iaitu minda bawah sedar. Minda bawah sedar ni yang paling penting untuk kita capai kejayaan sebab selalunya kalau kita ada minda bawah sedar yang negatif, kita akan cenderung untuk mendapat benda-benda yang negatif. Saya pernah mendengar daripada pakar kaunseling, kalau kita berfikir kita akan dapat benda yang baik, kita akan dapat baik. Kalau kita fikir kita dapat benda yang buruk, kita akan dapat benda yang buruk tu. Itu adalah minda bawah sedar kita. Right. Yang ke-12 adalah otak. Otak ni adalah pemancar dan penerima getaran fikiran. Okey, imajinasi kreatif adalah set yang menerima getaran fikiran kita. Okey, telepati. Telepati ada dalam tajuk brain ni. Telepati adalah sesuatu yang kita boleh meramal masa depan. Okey, meramal masa depan tu pun penting untuk kita mencapai kejayaan sebab selalunya kalau kita tengok ahli perniagaan ni, dia tahu apa trend yang akan datang. Dia tahu apa ekonomi akan datang macam mana. Jadi telepati itu adalah
dia buat jangkaan pada masa depan. Okay, last sekali Sixth Sense. Sixth Sense ni kita akan dapat kita akan dapat buat Sixth Sense ni jika kita dapat melaksanakan semua prinsip-prinsip yang tadi, yang 12 tu, automatic Sixth Sense tu akan ada pada kita. Kita boleh meramalkan macam tadilah yang brain tu, macam telepati tu boleh meramalkan apa yang akan berlaku pada bulan yang akan datang. Okay, itu je lagi daripada saya untuk Think and Grow Rich. Dia lebih pada cara kita berfikir lah, bukan cara kita nak melabur saham apa untuk jadi kaya, taklah. Buku ni lebih pada mengubah cara berfikir. Okay, itu daripada saya dulu. Okey, terima kasih Puan Mas. Dengan 13 prinsip untuk kita membina satu kemajuan cara berfikir, asalnya berpunca dari otak, kita membayangkan apa yang meletakkan satu nilai yang nak kita capai dengan memikirkan tindakan dan juga cara-cara berdasarkan prinsip-prinsip melalui buku yang dibaca ni. Kalau ada yang nak bertanya, saya buka sesi bertanya ataupun saya nak serahkan balik moderator ni kepada Tuan Nas. Rasanya Tuan Nas dah berada dalam talian tu. Nas, anda di talian ke? Tadi nampak dia masuk. Okey, tak apalah. Apapun kita teruskan saja dengan topik seterusnya bersama dengan Puan Wanti dengan senangnya bersenam. Wanti, silakan. Macam mana? Cik Jais. Dengar tak? Betul Nas. Tak apa, boleh Nas, cakap Dengar je. tak? Carry on Nas, cakap je. Saya tinggalkan lagu. Dengar. Okey. Nampak Nas? Silakan Nas. Jadi Duduk dalam Nas, kereta. dalam kereta juga. Kena duduk Boleh lah. lah. Sekarang terus. Duduk atas kereta ni, bawa terang. yang bertajuk Terus. ingin sihat betul dia. bersenam dengan contoh. Silakan Wanti. Wanti, buka mic. Tak dengar lah. Dah buka dah. Dengar tak? Jalan. Terus Wanti. Dengar okey. Saya teruskan ke? Silakan. Okey, boleh nanti teruskan. Boleh. Okey. Saya nak sambung lagi. Buku ni dia ada 13 bab, tapi hari ini saya akan sentuh beberapa bab sahaja. Terus. Okey, kejap Sekejap. Okey, buku ni dia bab 1 menjelaskan maksud senaman itu sendiri. Okey. Okey, dah ada yang slide saya. Okey, ada. Ada, okey. Nampak ke? Nampak. Tak nampak. Saya tak boleh. Okey.
Maksud senaman tu sendiri adalah, kalau kita tahu senaman tu adalah pergerakan anggota badan kita yang melibatkan sendi, ligamen dan tendon otot, okey. Macam-macam senaman yang kita boleh buat yang kita akan boleh sesuaikan dengan peringkat umur lah. Warga emas, dewasa, kanak-kanak dan orang kurang upaya, okey. Pelbagai jenis senaman yang kita selalunya fokus, contohnya untuk kita fokus pada kardiovaskular, kekuatan dan ketahanan otot dan kelembutan badan. Okey. Struktur senaman pun sebenarnya mempunyai beberapa fasa yang selalunya kalau kita pergi mana-mana kelas, kita mula dengan pemanasan badan dan lepas tu kita continue dengan regangan otot. Dan seterusnya dengan senaman utama, iaitu contohnya macam aerobik, anaerobik lah, dan diakhiri dengan penyejukan badan. Okey. Terdapat beberapa jenis senaman untuk contohnya untuk kardiovaskular, berbagai pilihan yang kita ada, contohnya aerobik, zumba, zafina, macam-macam lagi, salsa dan macam-macam banyak sangat yang saya rasa tak boleh nak sebutlah dalam ni. Senaman selalunya kita memfokuskan kepada kekuatan dan ketahanan otot. Okey. Semua pergerakan otot kita. Kalau untuk senaman kekuatan otot dan ketahanan otot ni, selalunya melibatkan senaman seperti tabata, body weight ataupun yoga. Yoga juga selain daripada untuk ketahanan otot, dia juga memfokuskan kepada kelembutan ataupun elastik badan kita. Okey. Waktu-waktu PKP ni rasanya ramai yang tak bersenam di rumah. Mungkin tak sempat dengan kerja dari rumah kan. Jadi rasanya ada berbagai senaman yang kita boleh buat sendiri di rumah tanpa pergi ke kelas. Okey. Saya rasa itu saja. Saya akan continue dengan bab yang seterusnya selepas ini. Okey, Tuan Nas. Buku. Tuan Nas boleh teruskan kepada seterusnya. Okey, seterusnya. Bukan Cik Zainal. Okay, baik. Jelas suara saya? Jelas, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cik Nasaruddin. Nasaruddin. Tuan Nasar. Saya akan teruskan berkenaan dengan perkongsian buku saya, tapi saya tak ada siapkan apa-apa slide. Okay, buku yang saya nak kongsikan ni dia agak tebal. Ya. Hello? Teruskan. Okay, jelas Jadi buku ni ada lebih kurang 900 muka surat. Tapi apa kelainan buku ni berbanding dengan buku? Okey, boleh saya teruskan? Silakan. Okey. Jadi satu-satunya kelainan pada buku ni yang tidak banyak pada kebanyakan buku warna putih yang lain adalah selain daripada dia akan jelas dan terangkan berkenaan hampir keseluruhan sistem pada sesebuah kenderaan, kita boleh kata from bumper to bumper lah, from rear bumper to front bumper, semua sistem yang terdapat secara asas, fundamental, teori, tetapi dia akan disusuli dengan chapter yang berikutnya. Dia akan ceritakan apakah masalah yang apakah masalah yang biasa berlaku, masalah-masalah sebenar yang berlaku pada kita dan pengguna pemilik kereta di seluruh dunia. Misalnya, kalau dia nak cerita dalam sistem electrical, dalam subsistem dengan bateri, jadi dia akan cerita bateri, contohnya bateri adalah sejenis electrochemical devices
kemudian bagaimana dia beroperasi, apakah komponen-komponen terlibat, dan dia akan disusuli dengan bahagian yang berikutnya, iaitu apakah masalah yang biasa berlaku pada bateri dan apakah cara-cara ataupun kaedah untuk kita selesaikan masalah tersebut. Selain daripada itu, buku ini juga dia bukan sekadar ilustrasi ataupun pandangan umum, tapi hampir kesemua rujukannya diambil daripada manufacturer ataupun pembuat kereta yang sebenar. Sama ada pembuat kereta daripada jenama-jenama negara Jepun ataupun negara-negara barat. Jadi di sini terdapat menariknya pada buku ini. Kemudian oleh kerana masa ni sangat suntuk dan banyak sangat perkara yang nak dikongsikan, jadi saya tertarik untuk kaitkan dengan kehidupan kita dalam tempoh cuti PKP ni yang melibatkan dengan otomotif. Sebab hari ni kalau kita ada kebun, kita tak boleh bawa kebun kita balik. Kalau kita ada kedai, tak boleh bawa kedai kita balik. Kalau kita ada gym ke, kita ada salon pun kita tak bawa balik. Tetapi siapa pun kita, apapun profession kita, kebanyakan kita ada kenderaan kan. Betul. Jadi ada beberapa mungkin 2-3 perkara je saya nak kaitkan secara ringkasnya. Okay, pertama, oleh kerana kita kebanyakannya tidak menggunakan kenderaan sekarang kan. Apatah lagi kalau yang ada banyak kereta, jadi mungkin hanya satu kereta je nak guna sekarang. Kebanyakannya akan parking. Jadi yang pertamanya saya nak tekankan ialah seboleh mungkin kita kena penuhkan tangki petrol kita sekarang ni. Sebab kita sedia maklum, sebab untuk cuaca di Malaysia ni kita maklum humidity kita antara tempat yang tinggi. Humidity ni kelembapan udara ataupun dalam arti kata lain kandungan cecair di dalam udara sangat banyak. Ataupun H2O. Itu kalau tangki petrol terlalu sedikit, dia akan menyebabkan moisturizer ataupun penguapan berlaku dalam tangki dan menyebabkan kekaratan. Kebanyakan kenderaan kita dibuat daripada metal, maksud saya tangki petrol tu. Dan ini memang pengalaman saya sendiri, kita buat ujian di makmal otomotif. Walaupun sesebuah kenderaan tu selalu kita hidupkan, selalu beroperasi, tetapi kandungan petrolnya kita hanya mungkin suku sebab tak macam kenapa kita nak isi penuh kan, sebab hanya kegunaan dalam makmal. Apa yang berlaku ialah kekaratan dan dia akan menyumpatkan laluan-laluan petrol, filter, fuel injection, carburetor dan sebagainya. Jadi apatah lagi sekarang ni kadar minyak pun petrol dah rendah. Jadi kita tak perlu berkira dengan keadaan tu. Saya cadangkan supaya kita penuhkan tangki petrol kita untuk mengelakkan kerosakan. Kemudiannya kebanyakan kita akan park juga kereta untuk jangka masa yang lama dan sudah tentu kita akan gunakan panggil emergency brake ataupun apa nama? Handbrake. Kita sebut handbrake. Sebenarnya ialah parking brake. Parking brake ni memang kita kena gunakan, tetapi untuk jangka masa yang panjang lazimnya dia akan menyebabkan masalah di mana brake kita akan melekat ataupun biasa kita sebut jam. Untuk itu, untuk mengelakkan keadaan ini berlaku selepas mungkin sebulan, mungkin lebih lagi, adalah dinasihatkan supaya kita beberapa hari sekali kita releasekan handbrake tu dan kemudian kita applykan balik. Ataupun kalau kita boleh bawa kereta kita tu lagi baik. Sebab kalau kita perasan, kalau kita park kereta kita hanya untuk 1-2 hari pun, apatah lagi bila musim hujan, kita akan dapati kita punya disc brake tu dia akan berkarat dengan mudah. Betul. Jadi lebih baik kalau kita boleh gerakkan lah. Tak perlu pergi tempat jauh-jauh, sekitar taman perumahan pun okey. Tetapi ada satu tambahan daripada saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan park kereta tu di tempat yang tidak rata, yang slope ataupun steep, yang mana memang tak dapat tidak kita kena guna handbrake kan? Betul. Okey, jadi kalau boleh kita lebih banyak bergerak macam saya beritahu tadi lah. Dan kita boleh ataupun kita gunakan batu-bata ataupun kita gunakan alas-alas yang sesuai. Tetapi saya cadangkan supaya kereta kita ni kena bergerak juga. Sekurang-kurangnya 2-3 hari dah sekali.
untuk kita gerakkan. Alright. Dan kemudian ni yang ketiga adalah berkenaan dengan bateri. Saya percaya kebanyakan orang mungkin akan hadapi masalah ni. Contohnya macam kita punya kapat, dia punya bateri dah weak kan. Apa yang berlaku adalah apabila kita tidak hidupkan enjin kereta kita, maka alternator tidak akan mengecas bateri kita. Jadi walaupun kita tukarkan dengan cecair bateri yang baru, tetapi bateri kita tidak akan dapat cas yang sepenuhnya. Jadi sekurang-kurangnya beberapa hari sekali kita kena startkan kereta kita. Dan jangan khawatir sebab mungkin wujudnya kebimbangan, akan ada orang akan ambil kesempatan. Mungkin dia akan dia kata bateri kita rosak, kita kena tukar bateri yang baru. Sebenarnya insya-Allah bateri kita masih boleh digunakan. Kalaupun kita tak boleh nak start, kita boleh jump. Okey, mungkin pinjamkan kabel daripada kawan-kawan dan kita boleh jump ataupun untuk dapatkan bantuan daripada bateri yang baiklah. Tapi nasihat saya ialah sekurang-kurangnya kita kena startkan kereta beberapa hari sekali. Sebab tu kita lihat kalau mereka duduk di negara-negara yang ada 4 musim, kadang-kadang mereka 4 bulan langsung tak hidupkan kereta mereka kan. Jadi lazimnya mereka akan standby dengan satu charger yang ampere dia sangat rendah, sekitar 3 ampere yang disebut sebagai battery tender. Yang ni memang jarang kita gunakan lah sebab pada kebanyakan masa kita gunakan saja kereta kita kan. Tapi kalau nak beli pun boleh juga dekat Shopee, Lazada, serendah RM60 pun ada, RM70 sehinggalah harga ratus-ratus. Yang ni kita akan keep charging kereta kita dengan menggunakan sumber elektrik daripada rumah kita. Kalau kita ada peralatan ni lagi baguslah sebenarnya. Walaupun ada orang yang memberi cadangan supaya kita boleh tanggalkan bateri kita sebab kita tak akan digunakan untuk jangka masa lama, tetapi harus diingat bila kita tanggalkan bateri kita, maksudnya alam sistem kita tak fungsi, banyak memori, radio ataupun sistem-sistem yang lain tak akan berfungsi. Dan setengah kereta-kereta moden, bila kita tanggalkan bateri, kita terpaksa berurusan dengan mekanik mereka sebab ada setting-setting tertentu yang perlu dibuat. Dan okey, inilah buku dia. Inilah buku yang kalau tuan-tuan boleh lihat. Tapi ini saya photostate sebab saya dapatkan buku ni tahun 91 dulu, 1991. Tapi bagusnya sebenarnya buku ni tuan-tuan boleh dapat dekat library kita juga. Okey. Dekat PSZ pun ada. Tapi tak banyak lah, kurang daripada 5 buah. Dekat dia punya calling code dia TL126 kalau saya tak silap. Jadi saya sangat-sangat menggalakkan lah supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku ni sebagai bahan bacaan, sekurang-kurangnya kita ketahui keadaan kereta kita. Itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan. Cik Nal, saya nak tanya satu soalan. Ya, sila. Cik Nal kata tadi dalam masa 2-3 hari bagi kereta yang tak jalan PKP ni, kena hidupkan kereta kan? Paling baiklah, tak selewat-lewatnya seminggu sekali. Sebab dia depends kepada condition kereta kita. Kalau kereta yang baru, mungkin 2 minggu mungkin tak apa. Tapi kalau kereta dah lama, maksud saya bateri dia dah lama. Sebab kereta yang dah lama ni akan ada wear and tear. Misalnya pada kabel kita akan berlakunya atau peningkatan rintangan. Okey. Contohnya. Maksud saya untuk tempoh menghidupkan kereta, enjin kereta tu berapa lama? Setengah jam, 1 jam? Mungkin kawan-kawan wanita nak tahu. Tanya yang sangat baik je Jais. Sebenarnya saya tertinggal sesuatu. Saya tertinggal dekat tempat simpanan saya tu. Saya sebenarnya nak tunjukkan multimeter tadi. Okey. Baik. Sebenarnya kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan belilah multimeter, jangan yang mahal-mahal macam dekat mahal elektronik Barozia tu, beli yang murah-murah pun tak apa, RM30. Saya rasa dekat Twin Shop ataupun Eco pun mungkin ada kot. Jadi dengan menggunakan multimeter tu, pertamanya sebelum kita start, kalau kita tu dah lama tak start kan, kita boleh tahu berapakah kadar voltage bateri kita. Untuk kereta yang baik, voltage kita mestilah 12 volt dan ke atas. Alright. 12.3, 0.4 macam tu. Tapi kalau katakan awal pagi kita test multimeter, voltage kita di bawah 12, misalnya 11 ataupun 10, dan insya-Allah kita tak boleh start kereta kita. Walaupun horn masih hidup, lampu boleh dan sebagainya. Dan keduanya, fungsi multimeter ni Jais adalah
selain pada kita boleh ketahui kadar voltan bateri kita, kita juga boleh tahu sama ada alternator kereta kita berfungsi atau tidak. Okey. Bila alternator kita berfungsi dengan menggunakan multimeter ni, kita boleh ketahui di mana kadar voltan ketika kereta enjin hidup, dia mestilah yang terbaik 14 point something volt. Okey. Kalau kereta kalau enjin mati 12 point something. Macam tu. Right. Tapi kalau kereta kita hidup dan bacaan bateri masih sama 12 volt, bererti alternator kita tak berfungsi. I see. Ataupun mungkin ada kabel yang tertanggal, ataupun mungkin ada belting kita yang putus dan sebagainya. Baik, terima kasih Cik Zainal atas Sama-sama. maklumat tadi. Nas, take over. Nas, take over Nas. Cik Jais. Cover Cik Jais. Okey, terima kasih kepada Cik Zainal atas penerangan yang berfaedah. Mungkin sebahagian daripada rakan-rakan wanita tak berapa faham ataupun kurang menarik topik ini. Tapi tak apa, untuk penjagaan bersama, kongsikan dengan suami untuk kereta lebih berada dalam keadaan yang baik. Fahamlah Cik Jais. Oh yo. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan faham. Terbaik. Silakan Nas. Okey, kalau Nas masih sangkut-sangkut, kita terus persilakan Puan Mas untuk membuat kupasan pusingan yang ketiga, pusingan terakhir. Sekarang Puan Mas Ya. lanjut bukunya. Kupasan ketiga. Sebenarnya dah habis dah kupas. Ini rumusan je lah. Boleh. Message Mas, bagi message untuk kita orang. Refresh balik yang tadi ke, ataupun saya nak ada tajuk lain? Conclusionnya. Tajuk lain lah ringkasan Okey, ringkasan yang saya ada ni. Ya? Tak dengar. Tak apa. Saya terus untuk mengatasi 6 jenis ketakutan yang kita alami sebelum menjadi kaki. Okey, 6 jenis ketakutan yang asas, iaitu yang pertama adalah takut kemiskinan, takut kritikan, takut sakit, takut hilang orang yang kita sayang dan cinta, takut umur tua dan takut kematian. Okey, ada 6 jenis ketakutan ni kita kena atasi untuk kita capai yang desire yang first tadi itulah. Right. Takut kemiskinan ni biasanya kaya bermaksud kewangan, keagamaan, ketenangan jiwa dan harta benda. Okey, kalau kita takut tak boleh lah. Itu je lah rumusan dia. Ada 6 benda ketakutan yang kita kena atasi. Takut kritikan. So kena tabah untuk hadapi kritikan orang di sekeliling kita lah dalam mencapai kemahuan yang kita dah tetapkan. Okey, cara atasi ketakutan tadi, kawal, minda dan ingat balik tujuan asal. Tujuan asal tadi lah. Itu je. Okey. Puan Wanti. Terima kasih Puan Mas. Kita teruskan saja dengan rumusan conclusion daripada Puan Wanti, cara senam yang mudah. Silakan Wanti. Wanti. Kenapa siapa panggil Mama tu? Mama dah lapar. Sekejap lagi Mama masak. Mama belum habis lagi pusingan ketiga ni. Apa pusingan ketiga ni Mama masak belum sarapan kan? Tak dengar ni Allah. Mama dah tepat dah.
Dengar ke suara? Dengar Wanti. Silakan Wanti. Dengar Wanti, dengar. Anak dah lapar tu, cepat sikit. Silakan Wanti. Okey Wanti. Untuk rumusan, conclusion, wrap up yang terakhir. Buka Intensitas mic rendah, Wanti. sederhana. Dah buka dah. Dengar tak? Okey. Dah. Untuk bersenam kita ada intensiti rendah, sederhana dan tinggi. Untuk kita dewasa ni, kita digalakkan untuk menggunakan intensiti rendah. Maknanya setiap kali bersenam 30 hingga 60 minit sahaja. Contoh berjalan pantas, senarobik, zumba, berbasikal, mendaki bukit semualah. Tapi time PKP ni memang terhad lah kan? Betul. Slide saya. Macam mana alihkan slide? Dengar tak? Dengar Wanti. Aduh, susahnya. Ada beberapa cadangan lah untuk kita semasa PKP untuk bersenam. Okey, yang ini contoh 7 aktiviti yang boleh membakar sekali 100 kalori. Kalau kita berada di rumah 2 tingkat, boleh turun naik tangga 30 minit. Dah burn 100 kalori. Atau ada tali skipping, boleh skipping 15 minit. Ataupun kita buat senarobik ikut kepada video yang mana-mana kita boleh dapat dekat Facebook, YouTube semualah. Dan lagi satu yang senang untuk suri rumah adalah kemas rumah. 40 minit kita dah boleh burn 100 kalori. Okey. Okey, itu satu. Satu lagi. Okey. Ini rasa semua boleh buat. Depan TV boleh. Kita sedang jaga anak-anak pun boleh. Okey, contohnya tadi kita naik tangga. Ini dinamakan latihan lita, HIIT training. Maknanya kita ada pit stop tertentulah. Contoh kalau kita nak naik tangga, kita boleh naik turun tangga. Itu stesen 1. Kedua, kita duduk di sofa. Kita boleh buat senaman knee to elbow lah. Maknanya naikkan kaki ke dada beberapa kali. Kalau tengah tengok TV, kita boleh buat lunges. Maknanya kita gerakkan kaki ke depan dan ke belakang. Right. Okay. Lepas tu kalau kita berada di ruang tamu, di meja kopi apa semua, kita boleh buat push up menggunakan meja. Dan lagi senang dekat dinding. Rumah semua ada dinding kan? Kita boleh buat wall squat. Itu semua yang memang mudah sangat dilakukan di rumah hanya dengan 10 ulangan dan rehat setiap set tu 1 minit. Okey. Seterusnya ni juga contoh. Yang ini saya paling suka buat dan saya galakkan semua untuk buat sebab dia cover semua satu tubuh badan kita. Contohnya squat dan juga plank. Okey. Kalau yang tak biasa boleh mulakan dengan sekali buat 15 saat. Kita kira lah ketahanan kita 15 saat. Hari kedua kita naikkan lagi 5 saat. Hari ketiga 5 saat dan seterusnya. Buat ni memang cukup bagus. Dia akan cover semua otot-otot dan sendi satu badan kita. Ni tak jogging pun tak apa. Buat yang 2 ni saja di rumah. Sementara kita tak boleh keluar kan. Ini aktiviti yang saya memang cukup galakkanlah buat di rumah. Squat dan plank. Buat hari-hari. Dia akan membentuk otot-otot kita. Sebab badan kita ni macam kata Cik Zana pun macam enjin kereta juga. Kena hidupkan. Jadi kita otot-otot ni semua kita kena gerakkan. Supaya kita lebih sihat. Okay, ini juga contoh senaman mudah di rumah lah. Macam tadi saya sebut push up, plank, lunges, jumping jack, crunches. Ini semua yang memang mudah kita buat di rumah tanpa kita pergi kelas ataupun kita berada di luar rumah lah. Okay. Okay, kenapa, ini conclusion kenapa kita perlu bersenam. Semua manusia perlu bersenam. Yang pertama, memang semua
suka melambatkan proses penuaan. Yang kedua, kita akan boleh mendapatkan jantung yang lebih sihat. Tulang kita lebih kuat, tidur kita lebih kena, mood kita baik, meningkatkan keyakinan diri, motivasi, menambah stamina badan dan juga mengurangkan risiko kanser. Itu yang utama. Jadi sementara kita berada di rumah PKP ni, jadi saya galakkan, saya menyerulah semua untuk bersenam walaupun 30 minit, 15 minit pun dah cukup. Janji kita berpeluh. Cuma saya nak ingatkan, sebelum kita bersenam, yang pertama mesti buat warming up. Mesti. Warming up ni untuk mengelakkan kecederaan otot kita. Yang kedua, kita teruskanlah dengan senaman kardio tadi tu. Jumping jack ke, buat yang saya cadangkan tadi. Dan yang terakhir, cooling down. Itu pun mesti cooling down supaya badan kita lepas senam tak berasa sakit. Otot kita tak rasa kejang. Itu yang penting. Okey, saya rasa itu saja saya. Kembali pada Cik Jais. Okey, terima kasih Wanti. Antara tips-tips yang menarik untuk kita menjaga kecergasan dan juga kesihatan mental dan juga fizikal dalam tempoh berkurung ni, insya-Allah. Jadi sedikit sebanyak kita memahami cara-cara yang terbaik untuk kita menjaga tahap kesihatan badan luar dan dalam. Alhamdulillah kita telah pun tiba di keseluruhan program ataupun ketiga pusingan telah pun dikongsikan oleh rakan-rakan di mana Puan Mas Think and Growth Rich, Encik Zainal dengan Modern Automotive dan juga Puan Irwanti dengan Senam Cara Mudah. Jadi semoga sedikit sebanyak bagi setiap moderator, bagi setiap ahli panel yang berkongsi maklumat tadi dapat kita jadikan panduan. InsyaAllah kita akan lebih menjadi staf yang lebih sihat, cergas dan berpengetahuan. InsyaAllah. Jadi itu saja sekian ni. Jadi saya serahkan kembali kepada Encik Airul. Silakan Encik Airul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap Ais, buka soalan sikit lah. Siapa soalan? Belum. Okey, kita buka soalan Jadi persilakan kepada rakan-rakan yang ingin bertanya soalan kepada ahli-ahli panel kita berkaitan tajuk tadi tu. Growth and Think Rich, senaman cara mudah dan juga otomotif. Silakan kalau ada pertanyaan rakan-rakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk kita meneruskan kata orang sesi ni peringkat. Sementara kita menunggu dekan masuk Encik Airul Jadi silakan. Assalamualaikum. Salam. Saya nak bertanya pada Puan Mas lah berkenaan yang buku dia review tadi. Okey. Dengar Ila, dengar. Nak tanyalah sikit, kalau macam tadi Puan Mas ada cakap kita kena kenali satu yang kita expert dalam apa-apalah sesuatu bidang. Tapi macam mana kita nak congkil apa yang kekuatan atau kelebihan diri kita? Sebab kadang-kadang kelebihan tu akan menjadikan salah satu elemen kekayaan, bukan dari segi duit saja. Jadi kita nak tahu macam mana kita nak kenal atau tahu apa kelebihan dalam diri kita. Puan Mas, sekiranya masih Kepada Puan Nina, untuk kita kenal pasti kita punya kekuatan kita adalah berdasarkan apa yang kita minat. Pertama, apa yang kita minat, and then kedua, kita ada satu team yang sama minat dengan kita untuk kita sama-sama capai set yang kita dah tetapkan yang pertama tadi. Ila menjawab. Ya. Saya dengar. Okey, mungkin telah boleh membantulah. Betul jugalah apa yang Puan Mas kata. Okey, terima kasih Puan Mas. Terima kasih Puan Mas, terima kasih Ila kerana berani bertanya berkaitan dengan mengenal pasti kebolehan atau bakat yang ada. Sebenarnya bakat ni perlu diasah melalui pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan dan berfikir secara positif, meletakkan diri kita sentiasa dalam keadaan positif sekalipun, dan yang paling penting jangan tersenyum. Itu adalah sedekah yang paling murah dan yang paling mudah. Okey, kalau ada lagi-lagi soalan yang akan diutarakan, silakan. Nak tanya Cik Zainal. Ya, saya.
Ya, buku tu tentang bateri kereta saja ke ataupun ada benda-benda lain yang boleh kita guna untuk jaga kereta kita? Oh ya, Puan Mas. Puan Mas ni? Ya, saya tanya. Okay, sebenarnya peluang cuti PKP ni adalah jangka masa yang sangat sesuai untuk kita buat macam-macam kerja maintenance penyelenggaraan yang kita mampu buat. Yang mana tak semestinya kita pergi ke workshop. Misalnya, bukan saja bateri kereta, ramai orang tak perasan yang dalam sistem aircon ataupun hawa dingin kenderaan misalnya, ada penapis udara. Kebanyakan kereta-kereta baru sekarang lah. Kalau kereta-kereta lama, dulu memang tak ada. Jadi penapis udara ni sebenarnya lazimnya dia kedudukan dia lah di bawah dashboard dan kita boleh tanggalkan dan kita boleh bersihkan. Seperti mana aircon dekat bilik kita kan. Jadi banyak kerja-kerja simple service ni kita boleh buat sendiri. Sebab udara tu yang kita akan kita akan bernafas dalam kenderaan kita dan sebagainya. Jadi ini adalah masih sesuai. Selain daripada itu kita juga boleh buat pemeriksaan-pemeriksaan mudah yang lain. Misalnya tekanan tayar. Sebenarnya macam motosikal atau basikal dan kereta sama juga. Kalau kita park jangka masa yang lama, tekanan tayar kita akan berkurangan. Jadi adalah lebih baik kalau sambil kita hidupkan enjin. Satu lagi, bila kita idling, maksud saya hidupkan enjin dekat garaj tempat kita parking kereta, ada keburukan lain yang kita tak perasan. Yang mana karbon exhaust yang antara salah satu gasnya ialah karbon monoksida yang akan berkepul dalam ruang garaj kita. Apatah lagi kalau kita park exhaust kita menghala ke dalam rumah, maka dia akan menyebabkan pengudaraan tercemar dalam rumah tangga kita. Jadi lebih baik kalau kita drive keluar, mungkin pergi petrol pump, kemudian kita cek tekanan udara dan sebagainya. Selain daripada itu, bila kita park kereta dengan jangka masa yang lama juga, kerosakan bunga tayar kita juga akan jadi uneven. Maksudnya dia tak seragam. Sebab hanya berat pada satu side saja kan. Jadi kalau kita ubah selalu, maka kadar tekanan kehausan bunga tayar juga akan seragam. Dan ada banyak lagi lah Puan. Sebab tu kalau kita refer pada buku contoh seperti yang saya gunakan hari ini, ataupun kita juga perlu rajin sebenarnya jadikan owner manual books yang mana dibekalkan untuk semua kenderaan. Saya percaya tak ramai orang buka buku tu kan. Betul. Jadi kita boleh refer kat situ. Ada benda yang perlu kita lihat, ada benda yang kita perlu ketatkan, ada benda yang perlu kita greasekan berkadaran dengan masa. Sama ada masa ataupun mileage pergerakan kereta kita. Jadi kita perlu rajin selalu lihat manual book tu supaya sebenarnya bukan sekadar untuk pengetahuan, tapi kita akan menjimatkan kos penyelenggaraan kereta kita. Seboleh mungkin kita pergi workshop hanya bila kita perlu ataupun satu masalah yang kita dah pasti. Cuba elakkan kita pergi workshop dalam keadaan tak tahulah kereta aku ni kejap bunyi macam ni, kejap bunyi macam ni. Ni semua peluang. Peluang untuk kita kena sembelih lah. Boleh macam tu Puan Mas? Ya, terima kasih atas info yang diberikan. Dana, satu soalan simple je, satu soalan mudah. Untuk kita refresh balik kepada rakan-rakan, mungkin saya juga nak tahu. Sebenarnya untuk angin tayar, tekanan udara PSI angin tayar untuk kereta biasa sedan ni, apakah tekanan dia? Kadang-kadang pada dasarnya kita tak boleh letakkan satu unit yang khusus sebab setiap kereta ni sedikit sebanyak berbeza mengikut, kalau katakan standard pun katakanlah 210 PSI macam tu kan. Tapi bila kita dah tukar tayar lain, kita tukar low profile ataupun kita tukar tayar lebih lebar, jadi lazimnya terdapat sedikit sebanyak perbezaan. Tapi secara umumnya kurang lebih sekitar 210 macam tu lah. Pada umumnya. Tetapi lebih baik kita refer kepada manual book ataupun dekat tepi ni, kalau sebelum buka pintu ni kan, dekat tepi pintu ni biasanya ada. Kita buka pintu, lepas tu dekat side tu ada tulis berapa. Jadikanlah kita jadi pengguna kenderaan yang smart. Kita selalu merujuk kepada reference yang sahih yang telah dibekalkan. Okey, terima kasih. Clear. Saya clear. Tapi overallnya 210 lah. Saya
Ya. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okey. Saya cuma nak infokan satu tip lah untuk penjagaan tayar kan. Biasanya Okey. kalau tayar, dengar tak? Dengar. Okey. Sangat Biasanya tayar kalau katakan dia punya PSI 210, kita Okey. pump dekat petrol pump, kalau Ah. boleh kita cek petrol pump tu, kita tekan yang negatif tu sampai ke kosong. Kalau tak boleh kosong, katakan dia akan pergi kepada 30. Selalunya akan 30 ataupun 20. Jadi kalau kita nak masukkan angin dia 210, kita kena tambah jadi 230. Kalau dia 30, kita kena tambah jadi 240. Sebab kalau kita ikut 210 je, dia tolak 30, cuma masuk 180 je masuk. 180 je masuk. Jadi tekanan tayar tu tak betul pada yang sepatutnya lah. So maknanya kita kena setiap kali nak pump tayar, kita kena setting negatif dulu balik lah. Check dulu yang negatif tu tekan sampai berapa last ni. Biasanya dia akan pergi semua petrol pump yang saya check, biasanya dia akan 30. Dia tak akan pergi pada kosong. Bagus, ni pengetahuan baru ni, memang tak pernah dibuat sebelum ni. Itu sebab saya dapat tip ni daripada lamalah satu orang tua dulu kan. Jadi dia pun cerita macam ni. Apabila saya buat tu memang terasa lain dia lah sikit, dia masukkan angin apa semua. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Aziz. Terima kasih. Saya. Oh, kawan lama saya ni. Cik Aziz. Terima kasih Cik Aziz. Terima kasih Okey, sama. Okey, ada soalan lain kepada yang ingin bersama-sama mendapatkan pengetahuan lebih berkaitan kereta, kesihatan badan, kesihatan mental untuk berfikir secara positif menjadi kaya, zahir dan batin. Ada soalan? Sekejap Dekan dah boleh standby. Okey, Dekan dah hadir dah? Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai sudah sesi santai dari rumah, kupasan buku, 3 buah buku daripada pihak ahli panel. Terima kasih Puan Mas, Puan Irwanti dan juga Cik Zainal berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan. Jadi kita tak nak membuang masa, kita silakan yang berbahagia Profesor Dr. Zaidah Qasim, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan untuk tampil menyampaikan amanat Datuk. Silakan Prof. Prof dah masuk? Belum Prof dah ada tapi dia tengah meeting juga. Tapi kalau nak sementara tunggu Prof masuk, boleh jugalah siapa-siapa nak tanya soalan lagi. Boleh siapa nak tanya soalan. Assalamualaikum, boleh saya ni tak? Oh, okey Prof. Silakan Prof. Waalaikumsalam. Saya ada 2 meeting, tak maaf lah. Slowkan komputer satu lagi kejap Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat Prof. Prof. Okey, nampak ceria. Mas dah balik dah sini, Mas? Sudah. Ya, ada canda. Social distancing. Kat office. Nak masuk ni. Okey, so pertamanya yang saya hormati di malam pendaftar dan juga kalau ada ahli-ahli fakulti dekat sini lah yang top management, mungkin ada yang join juga. Saya hormati, terima kasih semua kerana mengadakan sesi santai dari rumah edisi 3 bagi mengisi work from home. Saya nampak Cik Zainal tu dekat dalam kereta tu dan juga Tuan Nasa pun tak siap saya dalam kereta ni, isu talian internet tu kat rumah Okey. Jadi kalau kita tengok, kita telah masuk PKP fasa 3, PKP fasa 3 dan semalam adalah selesainya kita sebulan lah, agak hampir sebulan duduk di rumah dan kita ada PKP fasa 3. Kalau tengok trend tak tahulah sama ada kita ada PKP fasa 4 atau tidak.
Saya dapat rumuskan sebenarnya PKP fasa 1 lebih kepada gelisah. Kita pun tak tahu nak buat apa, penyesuaian. 2 minggu tu saya dapat rasa semua merasakan ni cuti ke kerja ni. Tak tahu. Masing-masing pun rasa tertanya-tanya apa yang nak dibuat dalam masa 2 minggu. Dan mungkin pada ketika 2 minggu pertama masing-masing menguruskan kehidupan. Dia ambil anak di asrama, sekolah asrama, pastikan keluarga berkumpul, tanya saudara-mara di kampung dan sebagainya. Dan PKP fasa 2 saya rasa lebih kepada kita mula dah mencari arah apa yang kita perlu buat sebab kita kena faham kita work from home. Jadi secara tidak langsung kita masih bekerja, gaji kita jalan, alhamdulillah. Dan harap-harap gaji kita tak dipotong lah. Untuk pengetahuan semua, bagi JUSA, gaji kami dipotong untuk tujuan COVID. Gaji saya lah, gaji profesor, semua dipotong untuk tujuan COVID. Okay, kita pun faham, tak ada masalah. Kita pun faham dari segi keperluan kerajaan. Jadi kita harap sangat supaya kita dapat, negara lah actually dapat survive dengan keadaan COVID ni. Dengan segala-gala bantuan, pesanan saya juga kepada semua, segala bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan tu kalau boleh berjimat cermatlah sebab walaupun tak silap saya 6 bulan tidak membayar pinjaman, 6 bulan tidak membayar mungkin bil-bil dan sebagainya, tapi selepas itu ia menjadi tunggakan yang perlu dibayar. Jadi saya rasa pesanan saya sebagai Ketua PTJ, pandai-pandailah mengasingkan peruntukan yang ada tu setiap bulan sepatutnya dibayar kereta dan sebagainya, dibayar rumah, asingkanlah. Nanti takut selepas 6 bulan, bank tu memang dia tak lenyap sebenarnya. Sama ada dia akan minta secara beransur ataupun macam mana, itu satu benda yang kita perlu tangani bersama. Okey, itu mengenai kehidupan. Back to work, saya harap sangat dan saya dapat lihat sebenarnya masing-masing telah menguruskan kerja masing-masing. Dan kepada semua staf, saya rasa fasa 3 ni, lebih kepada fasa saya rasa keadaan di mana kita tengok statistik, kes-kes baru pun agak mendatang dan kita harap menurun. Dan masih lagi kita dalam PKP tapi bukan PKPD. Dan bila kita keadaan ini, ada kemungkinan pihak kerajaan ataupun pihak UTM akan meminta slowly staf akan mula datang ke office. Jadi macam Puan Mas, memang hal-hal penting Puan Mas, PKP 1 kita tak mohon untuk balik, bila PKP 2 masuk PKP 3 rasanya kita memang perlulah. Jadi kepada semua staf, saya harap sangat jangan dipikirkan waktu PKP ni kita cuti. Kita bekerja dan ada tanggungjawab. Saya pun tengah memikirkan perkara-perkara yang perlu dilaksanakan. Jadi kalau ada pihak pengurusan panggil untuk kembali ke office, itu tanggungjawab. Perlu. Jadi saya rasa saya pihak pengurusan pun tidaklah kata orang melampaui daripada apa yang kita bolehkan. Tak adalah suruh datang office 8 hingga 5 petang. Tapi kalau ada arahan tertentu tu memang perlu untuk ambil. Dan saya pun ada beberapa benda yang request pada Cik Kai, tolonglah Cik Kai minta staff ini ke office. Walau bagaimanapun kita mengambil kira kekangan-kekangan dari segi perjalanan dalam jarak yang dibenarkan. Sebab lepas ni lagi straight. Katanya tak ada compound dah. Terus dia katanya masuk lokap. Jadi that's why yang saya nampak sekarang ni kalau tengok, saya rasa staf-staf sokongan Cik Kai semua saya rasa berada di rumah masing-masing lah kot. Rasanya lah pada data yang kita ada semua berada di rumah masing-masing. Ada yang berada di jauh. Staf akademik ada beberapa orang lagi yang masih di jauh, terutama yang Sabah Sarawak kita pun tak boleh buat apa, dia tak dapat terbang balik. Jadi yang berjauhan sedikit adalah beberapa orang yang talian internet dia okey tapi masih lagi kita anggap dia bekerja lah. Jadi saya harap sangat staf sokongan, saya dapat rasa lah PKP 3, saya pun mula-mula pusing juga PKP pertama tu, tak boleh keluar rumah, tak boleh dan tak boleh jumpa dengan orang, rasa macam nak menyesuaikan diri tu agak sukar, memang stres lah bila kata kemurungan. Tapi pandai-pandailah kita kata orang mencari waktu, kata orang alah bisa tegal biasa, itu yang masuk PKP 3 ni rasa dah mula tenteram, dah boleh fokus kerja dan saya rasa produktiviti tu dah mula meningkat. Satu yang kita pesan kepada semua staff, regardless of macam mana keadaan masing-masing menyelesaikan kerja itu,
kita tidaklah sampai memantau kan betul ke setiap pagi buat kerja dan sebagainya. Pandailah tu, cuma harapannya kerja-kerja itu siap. Dapat diselesaikan sebab bila kerja kita tak siap, dia akan mengganggu orang lain. Dia akan mengganggu orang lain. Itu kena ingat. Dan bila dia mengganggu orang lain, kalau orang tu pula tahulah kita lah menyebabkan kerja tu tak jadi, memang sumpah seranah lah keluar. Sumpah seranah keluar dia jadi doa yang tak baik. Bayangkanlah kalau orang doa tak baik untuk kita. Termasuk saya sendirilah. Dia kata inilah work from home. Dia kan tak datang meeting sebab itulah surat-surat saya tak sign. Jadi benda-benda macam ni. Jadi kita bagi pihak pengurusan fakulti, kita tak expect lah 100% productivity. Productivity akan berkurangan. Tapi ada perkara-perkara asas memang kita dah mula laksanakan. Contohnya online Viva, kerani-kerani Viva. Memang kena bersifat terbuka, kita dah mula menguruskan online Viva. Kerani-kerani BSM di bawah Puan Mas, kita kena mula dan memang saya nampak tadi Faizal pun dah ada kat office tu. Dia bantulah untuk kita uruskan sebab kita tak boleh tergendala naikkan pangkat staff, pengesahan jawatan staff sebab dia melibatkan tanggungjawab dengan orang lain. Jadi setidak-tidaknya kalau kita tengok PKP ni, saya rasa satu rahmat lah yang Allah beri kepada kita untuk merasa satu suasana pekerjaan yang berbeza. Dan sebelum ni kita tak pernah terfikir pun. Saya rasa dah 48 tahun saya hidup, saya tak pernah terfikir pun saya nak berada dalam keadaan begini. Tak pernah terfikir pun. Jadi tak pernah terfikir pun rasanya perlu duduk rumah lama begini. Di sinilah kita dapat lihat. Tapi untuk pengetahuan semua, inilah manusia. Manusia kalau dia tak dapat sesuatu benda, itu yang dia nak. Dia dah dapat, dia dah kata bencilah menyampah. Dah menyampah pula tengok rumah ni. Tapi bila dia dekat office, menyampah tengok office. Jadi itulah manusia. Saya rasa kalau dilihat, saya bukanlah ustazah nak berkongsi. Tapi saya rasa apa yang Allah beri kepada kita ni sebagai satu pengalaman baru yang kita sebenarnya cuba mendalami diri kita sebenarnya. Sejauh mana kekuatan kita menangani isu-isu duduk di rumah. Barulah kita tahu bila anak semua tak ke sekolah, ya Allah susahnya. Sebelum ni kalau kita tengok kaum ibu tak perlu nak masak pagi-pagi. Saya pun kena masak pagi, tengah hari, malam, nak kena fikir menu. Sebelum nak tidur dah fikir dah esok nak masak apa Jadi itu perkara-perkara yang saya rasa Allah berikan pengalaman yang saya rasa paling bermakna. Di masa juga kita melihat bersama keluarga dan juga melihat juga kepentingan dah sebab ada yang work from home. Saya rasa ada yang rindu kerja pun. Ada yang rasa macam ya Allah rindunya meja pejabat. Sebelum ni datang je pejabat, ya Allah bilalah nak cuti. Jadi saya rasa inilah perkara yang Allah beri kepada kita. Saya rasa PKP fasa 3 ini kita dah rasa macam agak normal sikit. Saya dah macam ada seronok juga sikit duduk kat rumah ni. Kalau permanent kerja work from home pun saya rasa okey. Jadi dah ada begitu sikit. Dah rasa macam okey, kerja lebih banyak boleh selesai dan sebagainya. Tak payah gosok-gosok baju pagi-pagi nak pergi pejabat dan sebagainya. Tapi kita akan kembali kepada keadaan asal kita. Dan yang paling penting yang sekarang ni saya tengah memikirkan ialah pasca COVID. Iaitu pasca selepas COVID. Apa yang perlu dilaksanakan. Banyak benda yang saya tengok pasca selepas COVID ni lagi besar. Saya, Cik Kai, Top Management, Puan Mas, Puan Nolita dengan Cik Hazrina, kami kena memikirkan pasca COVID. Semalam pun saya sit down melihat apa yang perlu dibuat di tingkat fakulti. Dari segi kewangan, dari segi segala. Jadi kalau kita lihat peranan semua staf yang ada, pesanan saya lah kepada semua staf, walau apa pun jawatan yang kita pegang, laksanakanlah tanggungjawab masing-masing setakat portfolio yang kita telah diamanahkan. Sebab kita pun bakal menyambut Ramadan insya-Allah pada minggu depan. Kita doa sebenarnya kita sampai kepada Ramadan. Selagi kita tak bercecah Ramadan itu, kerisauan tu ada sebenarnya. Sampai kepada Ramadan dan kita doalah seluruh ahli keluarga fakulti juga sampai ke Ramadan untuk kita sama-sama menyambut Ramadan. Dan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling istimewa lah. Paling istimewa saya rasa. Dan saya harap sangat staff
Jangan merungut. Kalau nak merungut sebenarnya semua keadaan kita merungut. Orang kaya pun merungut, orang miskin pun merungut, orang sakit pun merungut, orang sihat pun merungut. Kalau sihat dia merungut sihat sangat. Kalau sakit dia merungut sakit sangat. Kalau tak ada duit dia merungut tak ada duit. Yang ada duit pula merungut apa duit nak buat. Betul Jadi saya rasa apa yang kita tengok, reda, berlaku, terima, inilah tentuan Allah. Dan saya rasa, saya dapat rasalah sebenarnya daripada hari kita pertama PKP sehingga sekarang, saya rasa saya yakin kawan-kawan saya fakulti semuanya mendekatkan diri dengan Allah, sentiasa ingat Allah. Sebab apa? Itulah ketenangan. Ketenangan kalau tanya saya. Ketenangan. Kadang-kadang saya pun tertanya juga, apa rahsia sebalik PKP dan COVID-19? Yang sebenarnya kita pun tak boleh nak jawab. Cuma kita tahu inilah apa yang Allah berikan. Kalau kita reda, insya-Allah kita akan tenang, kita akan selesai. Anak-anak pun akan tenang, masalah pun insya-Allah akan selesai lah. Jadi menyumbanglah apa yang boleh. Menyumbang apa yang boleh. Memang tak boleh buat secara teknikal tapi sumbanglah. Contohnya yang siapa-siapa kerja bengkel tu N30 memang tak boleh pergi ke bengkel tapi sumbanglah apa yang boleh kepada fakulti. Program santai ni saya rasa sesuatu yang baik. Boleh juga dibincangkan nanti sharing untuk my portfolio Cik Kan. Dah pergi bengkel kan my portfolio. Boleh dah buat sharing nanti untuk penyediaan my portfolio, siapa yang dah buat, berkongsi bagaimana nak cantikkan my portfolio masing-masing dan letaklah aim masing-masing. Selepas PKP fasa 3 ni, semua kerja-kerja individu daftar harta selesai. Sebelum ni tak sempat daftar harta, sibuk dengan jadual-jadual bengkel di N30. Daftar harta. Saya memang mengesahkan harta yang ada, tolong kalau tak daftar harta nanti pergerakan gaji tak berlaku. Dan jangan memikirkan satu perkara yang kita tak boleh fikir. Saya tak akan fikirlah macam mana kerajaan nak dapat duit. Pening nak fikir. Biarlah Perdana Menteri yang fikir. Kalau ada yang terfikir pula benda-benda macam mana sebenarnya saya punya proses kenaikan pangkat saya. Isi saja. Puan Mas Nizah tu yang akan fikir tu macam mana nak proses kenaikan pangkat sah jawatan. Itu kami akan insya-Allah kami akan fikirkan walaupun ada hiccup, betul ada hiccup pada fasa pertama PKP. Saya harap sangat PKP 3 dan seterusnya kita dapat berfungsi seperti biasalah. Dan saya rasa pun kalau rasa badan tak sihat, ikutlah exercise yang ada. Jadi saya rasa itu pentinglah. Dan sesi-sesi santai ni teruskanlah juga sebagai part of kita mengeratkan ukhuwah dan juga kadang-kadang kita perlu bercakap dengan orang. Manusia ni perlu bercakap dengan orang. Kalau tak bercakap dengan orang memang stres. Jangan bercakap dengan dinding nanti jadi lain pula. Jadi bercakaplah dengan individu dan refleksilah diri balik. Refleksilah diri balik. Terutama di dalam hubungan kekeluargaan. Refleksilah balik. Kalau selama ni rasanya tak sempat nak menatap muka isteri, muka suami, tengoklah. Barulah tahu sebenarnya. Saya harap sangat. Jadi perkara-perkara itu dapat dilihat bersama dan saya berkongsi sedikit. Ada sedikit masa saya dekat luar negara, saya pergi attachment, saya buat PhD. Saya terpaksa menumpang, saya dengan husband terpaksa menumpang dengan rumah. Ada seorang warga Arab ni, dia ada buka satu macam hotel, motel, it's not hotel, it's motel. Dia buka tapi dia ada sewa di belakang rumah dia tu untuk sesiapa yang nak duduk sementara lah. Sebab saya pun nak duduk sebulan je. Saya tengok Arab ni, saya tengok mereka ni, dia ni saya tak ingat dia daripada mana. Dia bukan dari Saudi saya rasa. Dia dari salah satu negara mengalami peperangan lah, berpindah di US. Saya tengok mereka ni, apa-apa yang mereka alami, semuanya dia jawab dengan Alhamdulillah. Contoh saya kongsi, dia selalu memang, saya ingat saya panggil dia Brother Muhammad. Setiap kali dia solat, dia memang panggil husband saya lah. Dia kata, Jamal, dia kata let's solat together. So adalah sekali tu agaknya dia panggil kami, suami saya tak keluar lah. Rupanya kami tertidur sampai langgar lah waktu
Jadi bila esok tu dia tanya, dia kata ke mana pergi, kita kata tak ke mana pun, husband saya beritahu lah baru tertidur. Dia jawab apa? Alhamdulillah. Dia kata Allah berikan tidur tu. Jadi kalau kita tengok, Alhamdulillah tu bukannya sesuatu, kita kena faham, kita kena percaya dengan apa Allah beri. Jadi tolong saya rasa banyakkan berzikir. Mungkin dengan zikir kita itu, zikir kita daripada insan yang kata orang tak ada apa-apa, kita pun tak tahu kita siapa di sisi Allah. Zikir kita itu, mungkinlah zikir kita itu, doa kita itu yang menyebabkan negara kita akan bebas dari COVID-19. Saya rasa kekuatan tu penting, saya rasa ini ujian bukan pada orang tertentu. Saya rasa inilah satu dugaan yang semua orang. Di sinilah kalau kita tengok berapa-gahnya manusia akan jatuh dan runtuh. Jadi saya rasa ingat balik, saya pun mengingati diri saya sendiri, mana amanah-amanah saya diberi. Kita sama-sama lah memperbaiki diri kita. Yang penting bersemangat, teruskan kerja, jangan ingat cuti memang tak boleh jadi. Ingat kerja dan selesaikan, bukan apa. Kita risau juga sebab kita dapat gaji. Saya pun risau juga. Saya dapat gaji saya tu cukup tak dengan kerja yang saya buat. Jadi kalau rasa tak cukup tu sedekahlah. Saya tengok, sedekahlah ke mana-mana yang kita rasa kita boleh sedekah. Saya rasa itu saja. Saya pun nak continue meeting dengan VC ni. Dah hangat apa benda perbincangan ni. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan kata dan sebagainya. Jadi kita maafkanlah kawan-kawan kita semua. Dan kita maafkanlah adik-adik keluarga kita. InsyaAllah ketenangan tu akan datang. Terima kasih. Satu inisiatif yang baik. Cik Kai, Cik Jais. Dan nanti insyaAllah minggu depan ke kalau kita ada sesi sebelum menyambut Ramadan ke Cik Kai, tengok nanti macam mana untuk bersama staff. Itu saja, terima kasih. Saya out dulu daripada grup ni. Mas, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, bro. Okey. Boleh kita off. Tutup. Okey, Cik Errol kalau ada sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Jais, panel dan juga moderator. Apa Cik Nazar, pengalaman punya putus-putus tu okey, pengalaman. Cuma saya maklumkan kita dah masuk fasa ke-3 sebagaimana yang Prof maklum. Jadi yang penting kita teruskan kerja-kerja daripada rumah. Keduanya kita teruskan juga mengisi log shift kita. Bagi mereka yang belum hantar untuk fasa kedua, sila hantarlah segera sebab kita sedang buat statistik yang penghantaran untuk diserahkan kepada dekan. Jadi seterusnya kalau ada mana-mana ada masalah untuk mengisi borang SKT dan juga SKT 2020 dan juga My Profile, boleh hubungi saya ataupun Puan Mas lah untuk kita facilitate untuk mengisi SKT 2020 dan juga kita punya portfolio tadi. Okey, saya harapkan semua kawan-kawan semua sihat, doakan semua sihat dan juga kita terus bekerja daripada rumah. Sekiranya ada perkara-perkara yang urgent, saya akan hubungi personal. Untuk makluman semua staff akademik kita secara giliran mereka ada office online 1 jam sehari. Sekarang ni 1 jam sehari lah. Kalau ada keperluan kita akan masuk 2 atau 3 jam sehari. Sentiasa berada online dalam Webex kita ni untuk menerima arahan ataupun menerima soalan-soalan daripada student. Jadi tapi staff-staff lain kita belum buat keadaan itulah. Yang penting sekarang ni banyak akademik kita dah mula online. Diorang standby office online office every hours. Staff-staff yang lain tu belum, kita tengah fikir macam mana kita nak lebih efektif dalam menjalankan tugas sepanjang PKP ni insya-Allah. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih kepada semua atas penglibatan, beri sokongan dan kerjasama kepada saya dan juga tim management untuk kita kebersamaan lah. Saya fikir salah satu perkara yang penting ialah NC maklumkan pada saya dalam perjumpaan baru-baru ni ialah pastikan kita sentiasa berada dalam situasi kebersamaan dengan staff. Takut staff hilang tak tahu ke mana. Jadi melalui program ni saya nampaklah
dia walaupun saya ada 2-3 orang yang saya tak nampak dia orang dalam discussion ni, tapi mungkin kita akan tahu personal message kenapa tak join dan sebagainya. Sebab almost kita dalam 87 orang tadi dalam grup sepanjang maksimum tadi, nampaklah kita kebersamaan kita ada, alhamdulillah, dan kita pastikan kita sentiasa support program fakulti lah, insyaAllah. Saya serahkan semua. Okey, terima kasih Cik Hairul atas segala penerangan, pesanan dan juga tindakan yang harus kita lakukan untuk kita meneruskan lagi sesi ketiga ni. Jadi terima kasih kepada semua staf fakulti yang dapat meluangkan masa bersama-sama menyertai program Santai dari Rumah pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada besok kita ada program pertanian pada jam 8 pagi. Kita bermula 8 suku. InsyaAllah kita bersiap daripada pukul 8 pagi. Dan dijemput semua untuk hadir dan mendaftarkan diri. Dan selepas ini jangan lupa isi borang kehadiran anda di link yang disediakan. Dan kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jaga diri baik-baik, jaga family, jaga keluarga, jaga kesihatan luar dan dalam. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam masa dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa lagi.